Bismillah. So tadi macam saya sebut lagi sekali, bila kita cakap tentang fi'il, alright, bila kita cakap tentang kalimah, fi'il, isim dan sebagainya, mesti nak perhatikan 3 perkara ni, kita panggil sebagai 3 magic number, yes. So ada isim, fi'il dan juga huruf, kemudian ada 3 komponen i'rab, mufradat dan juga saraf. Okay, boleh. Dan bila dalam i'rab, mufradat dan juga saraf, saya beritahu, you all kena identify a few questions which is very important dalam satu kalimah. Yang kita panggil sebagai mu'rab, mabni dan juga ghair munsharif. Kemudian adanya jenis-jenis soalan yang you kena tanya sebelum you nak jawab jawapan atau you nak identify sesuatu jumlah atau sesuatu kalimah dalam ayat. Alright. So yang pertama, kalau sekiranya kalimah tersebut adalah isim, maka soalan kedua you kena tanya adalah sama ada perkataan tu mu'rab, mabni atau ghair munsharif. Ni sangat penting. Okay. Dan soalan ketiga you kena tanya sama ada isim tersebut marfu', mansub ataupun majrur atau kita panggil sebagai 3M+1. So ini kalau kalimah tu isim, automatically kena tanya 3 soalan. Kenapa nak kena tanya 3 soalan ni? Supaya nak membantu untuk awak memahami perkataan tersebut atau ayat tersebut. Membantu macam mana nak dissect atau nak identify ni satu jumlah, ni satu jumlah, ni satu jumlah. Atau ni satu cerita, ni satu cerita, ni satu cerita, ni satu i'rab dan i'rab yang lain. So soalan-soalan ni membantu you untuk faham Al-Quran yang lebih baik. Okay, jadi you nampak tak daripada satu perkataan kita mulai untuk expand. Sebab bila you mu'rab, mabni dan munsharif, okay, you dah tahu jenis dia. Kemudian bila tu you marfu', mansub, majrur, you expand, okay. Adakah ini dalam ada murakab ke, ada kalimah dan sebagainya. So you mulai to expand. Ni kalau isim. Tapi kalau fi'il pula, alright, you identify, mesti nak identify fi'il madi, mudhari atau amar. Kemudian you identify domirnya. Dan soalan yang terakhir adalah you identify i'rabnya. Maka kalau kita kata i'rab tu termasuk madi, mudhari dan juga madi pula. Marfu', mansub dan juga majzum. Kita dah belajar bahagian marfu', mansub, majrur di dalam i'rab. Okay. Cuma majzum kita belum belajar dan dalam fi'il pun kita belum habis belajar marfu', mansub dan juga majzum. Nanti kita akan temukan perkara tersebut. But my point is you mesti tanya soalan-soalan ni. Bila you tanya soalan ni, okay, dia akan membantu, sangat-sangat membantu untuk membesarkan kefahaman. Okay? Sekejap ya. Ini nak belajar ni Mia. Okay. Maklum, minta maaf just mute because you have background. I ni. Okay. Nanti Maklum nak cakap, Maklum unmute. Okay, because saya record this. Alright, next. So bila kita dah cakap perkara ni, ada juga perkara yang lain yang you kena nak identify iaitu 1, 2, 3 row. 1, 2 dan 3. Saya sebut bila ada satu perkataan terpanggil sebagai kalimah. Betul tak? Ada kalimah kan? Kedua kita panggilnya murakab. Betul tak? Murakab, 2 perkataan. Dan last sekali kita panggil sebagai jumlah. Betul tak? So bila kita ada murakab, kalimah, murakab dan juga jumlah. Dan dalam jumlah, okay, kita selesai langsung, saya tak explain satu-satu sebab ni kita dah explain. Bila kita cakap tentang jumlah, terus saja you faham perkataan ni. Kalau jumlah wajib dia ada 2. Jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Okay? Faham tak? Nampak tak saya jawab bertingkat. Pertama awak kenal kalimah, satu perkataan. Kemudian menjadi 2 perkataan yang terus murakab. Dan last kita panggil sebagai jumlah. Okay? Jadi kita kata tentang jumlah, perkataan tu sudah menjadi ayat. Okey? Bila jadi ayat, okey semua, dia mesti 2 jenis ayat sahaja. Sama ada ayat tersebut jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Itu saja jawapan dia. Tak boleh ada jawapan lain. Sama ada jumlah tersebut jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Faham ni? Okay, so bila kita cakap tentang dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, kena identify 2 perkara ni. Senang aja. Sama ada perkataan tu dimulakan dengan isim atau dimulakan dengan fi'il. Itu sahaja. Okay, kalau macam ini, isim mulanya Al-Kitab. Yang ini mula dengan fi'il. Apabila dia menjadi isim, maka kalimah tersebut wajib, dengar ya soalan dia, dengar ya statement dia. Bila jumlah tersebut dimulakan dengan isim, maka wajib ada 2 perkara ni. Dipanggil sebagai mubtada dan juga khabar.
Okay. Apabila jumlah tersebut ada fi'il, maka mesti ada dua perkara dan kadang-kadang tiga perkara ni. Fi'il, fa'il dan juga maf'ul bih. Fi'il ada perbuatan, fa'il ada orang yang buat dan maf'ul bih atau benda yang kena buat. Okay, nanti kita go through jumlah fi'liyah lagi. Tapi hari ni kita nak fokus jumlah fi'liyah ismiyah. Sebab apa susah nak ulang lagi sekali? Mungkin saya dah terangkan jumlah ismiyah ni. Apa susah nak ulang lagi? Sebab jumlah ismiyah ni, okay, dia adalah sebahagian daripada jumlah fi'liyah in a way or another. Kalau you sukar nak faham ismiyah, mungkin bila masuk jumlah fi'liyah, okay, dan ada kala, dengar ya, ada kala posisi perkataan ni boleh berubah. Ingat tak saya pernah sebut, mubtada datang dulu ke, khabar datang dulu ke, fa'il boleh datang dulu sebelum fi'ilnya. Boleh, kadang-kadang maf'ul bih datang dulu. Kalau perkara tu berlaku nak buat macam mana? Maka you mesti ada pemahaman yang agak jitu di dalam perkataan ataupun di dalam komponen jumlah ismiyah. Okay, boleh ni? Okay, now. Saya ulang lagi sekali, kalau jumlah ismiyah wajib ada dua perkara. Iaitu mubtada dan juga khabar. Apakah maksud mubtada? Mubtada tu adalah subjek, hero ataupun benda yang you nak terangkan sekarang ni, nak cerita pasal siapa. Itu namanya mubtada. Okay, apakah subjek dia? Nama subjek, kata nama subjek yang you nak ceritakan. Manakala khabar tu dan dalam baris sudut tata bahasa dia panggil sebagai predikat. Dan predikat ni maknanya khabarnya, ceritanya, you nak cerita apa? Apa yang you nak sampaikan ni. Okay. Dan mubtada khabar ni, okay, mesti sama. Ini kalau dengar ya. Ini kalau perkataannya hanya dua sahaja. Kalau perkataan dua, iaitu mubtada dan khabar, okay, dan dua sahaja, dia ada rules dia. Rules dia apa? Senang saja. Sama ada dia mesti serupa dari sudut GQ dan juga mesti kedua-duanya marfu'. Faham ni? Okay, ni rules dia. Okay. GQ mesti sama. I'rab marfu' mesti sama. Tapi mubtada mesti diakhiri dengan alif lam dan khabar mesti tanwin. Sebab itu kalau you nampak sini, Muhammadun Rasulun. Muhammad kenapa tak ada alif lam Ustazah? Pasal dia nama orang. Nama orang tak boleh ada alif lam. Dia dah cukup spesifik, dia dah cukup khas. Tak perlu. Maka namanya Muhammadun Rasulun. Kalau misalnya saya ubah At-Talibu. At-Talibu. Alif lam. Okay. At-Talibu. You boleh cakap mujtahidun misalnya. Atau At-Talibu Jamilun. Okay. So dia ada 3 rules di sini. Ni rules dia kat sini. Ni semua ada dekat nota yang file Mirah tahu. Dan Ustazah masukkan je dalam soalan tu. Untuk you just buat revision saja. Okay. Sebab kita dah go through ni, nampak? So mubtada, ingat saya ulang lagi sekali, dia adalah subjek, kemudian khabar adalah predikat. So dia ada 3 syarat. GQ mesti sama. Kalau saya ubah menjadi perempuan, misalnya Fatimatun, okay, maka dia kata mujtahidatun misalnya. Al-kitabu bersama muzakkar dan mufidun. Okay, kalau Muhammaduna, Muhammaduna ramai. Muhammaduna mujtahiduna misalnya. And notice this, kalau kedua-dua untuk khabar ni wajib marfu'. Kemudian mubtada perlu diakhiri dengan alif lam. Kalau isim biasa, bukan nama orang, dan khabar mesti diakhiri tanwin. Okey, bukan bermakna dia dia tak spesifik dan sebagainya, tapi dalam kaedah mubtada khabar ini nak membezakan sama ada yang ini mubtada atau ini adalah khabar. Okey, Ustazah pause sini dulu. Ada soalan tak? Ada soalan tak tentang mubtada khabar? Ini pengulangan. Mungkin ada yang ingat, ada yang tak ingat. Jadi Ustazah go through apa? Sorry, pengulangan. Cik Rohani okey? Yes, silakan. Unmute sayang. Unmute. Ustazah, your voice up and down soft. Sebab mubtada dan khabar ni tak semestinya 2 perkataan. Dia boleh lebih daripada 2 perkataan. Okey? Boleh 2 perkataan macam tadi, mubtada 1, khabar 1. Tapi kita boleh ada mubtada ni 2 perkataan,
khabar boleh ada 2-3 perkataan. Dia boleh expand. So the sentence grew longer. Macam saya kata, buku itu berguna. Boleh juga saya tambah buku yang bersama-sama saya itu adalah sangat berguna. Nampak? Ayat tu jadi elongated, jadi lagi panjang kan? The book is precious. But you can expand the sentence. The book that is precious is dear to me, or is very dear to me. You can expand the sentence. So if it's English, Malay, you boleh buat macam tu. Apatah lagi bahasa Arab. Asasnya dia 2 perkataan. Tapi saya boleh panjangkan menjadi lebih daripada 2 perkataan. So sekiranya dia lebih dari 2 perkataan, apa nak buat? Ini yang nak kena identify. 9 jenis mubtada dan 5 jenis khabar. Hari ini Ustazah akan fokus hanya pada mubtada saja, 9 jenis. Okay, you nak kena faham betul-betul. Alright, now. So bila kita cakap tentang ni, mubtada khabar ni tadi lagi sekali. Okay. Saya juga ulang. Perkara pertama sekali kan tadi nak jumlah, bila tengok ayat mesti nak identify dia mubtada atau khabar kan. So bila you tengok dalam surah atau dalam ayat atau dalam perkataan bahasa Arab, kalau sekiranya contoh ya, kita ambil surah ni lah. Okay, macam ni. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. So ini ayat ni dia jumlah ismiyah ke fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah. Mana isimnya? Innal ladzina. Alladhi cannot be used as, oh no, that is not the Al-Kitabi lah ya. Remember tadi saya cakap jumlah ismiyah atau fi'liyah, macam mana nak identify the first perkataan kan? In a sentence. Tak mau pergi depan, pergi belakang. Tapi ni first sentence dia, ayat dia, kalimah dia adalah apa? Inna. Inna kan? Inna adalah apa? Huruf kan? Huruf. Kalau sekiranya dia adalah huruf, okay, maka kita tengok kalimah yang sebelahnya. Itu rules dia. Al-lazina. Jadi al-lazina tu menunjukkan dia adalah dia adalah isim. Maka ni adalah jumlah ismiyah. Faham ni? Contoh lain. Wa amilus, oh ni no here. Wa ma tafarraqal ladzina. Ini dua-dua huruf kan? Jadi jumlah ni ismiyah ke fi'liyah? Fi'liyah. Ya. Fi'liyah. Simple saja rule dia. Saya ulang lagi sekali. Kalau sekiranya jumlah tu tidak dimulai dengan isim atau fi'il, tapi dimulakan dengan huruf wa dan ma misalnya, maka apa kita buat? Next one. To the next word. Kita tengok kalimah sebelah. That's it. That's the rule. That's it. So apa tu, no need to confuse yourself. Very simple. But don't go too far. Don't go here, go here, go. It won't be more than 2 location. Maksudnya dia takkan lebih daripada 2. Jarang. Mungkin ada 3 tapi jarang. Huruf dia takkan boleh banyak sangat. Paling-paling dia boleh wama saja. Wala boleh. Wayukimu. Huruf selalunya di awal kalimah kebiasaannya 1. Dan dia boleh jadi 2. Tak ukosimu. Pun 1. Okay. Dia tak boleh lebih. Kalau you kata macam you pergi belakang sangat macam ni. Wa ma tafarraqal ladzina, you pergi belakang. No, you cannot. It either be on the first location ataupun second. That's the most. Okay? Boleh? That's the most. Tu yang paling asas sekali. Tak boleh lebih. So ini pertama mesti nak reti dan kenal sama ada jumlah tersebut ismiyah dan fi'liyah. Baru boleh buat mubtada khabar. Okay, Cik Ati? Kalau tengok ayat tak berapa pasti nak identify ini jumlah ismiyah atau fi'liyah, dia akan salah. Kita try lagi. Ulaika hum syarul bariyah. Jumlah ismiyah ke fi'liyah? Ulaika hum syarul bariyah. Isim. Ismiyah, jumlah ismiyah. Very good. Isimnya. Jaza'uhum inda rabbihim. Jumlah ismiyah fi'liyah. Fi'liyah. Jaza'uhum. Fi'liyah. Somebody said fi'liyah, not right. What's the Which one, Ustazah?
Yes, Cik Sunusia. Jaza fi'il. Tak dengar. Cik Sunusia mute. Apa dia? Ayat are you referring to? Jaza'uhum. Yeah. Can you see my cursor here? Nampak ya ke saya? Nampak ya? Tak nampak. Alright, sorry eh. Jaza tu fi'il. Boleh nampak sini. Jaza'uhum. Ini surah Al-Bayyinah. Ayat yang bawah sini, nampak? Ayat 8. 8. Jaza'uhum inda rabbihim. Oh, jaza. Tak?